Dan orang munafik akan menjauhi dari Islam dengan dua cara. Dan ini penting. Yang satu jelas meninggalkan Islam dengan terus. Riddah, secara terang-terangan. Anda dulu Muslim dan semua orang tahu sekarang bahawa anda bukan lagi Muslim. Anda menjadi kafir balik. Tetapi ada satu bentuk lain untuk keluar dari din. Dan yang itu pula, di luar anda mengatakan bahawa anda masih mengaku sebagai Muslim sebab ia mempunyai akibat sosial. Jika anda keluar terus dari Islam secara langsung kan, dan mempunyai akibat sosial, tetapi untuk semua tujuan praktikal, di bahagian dalam diri anda, tidak ada apa-apa lagi yang tinggal. Sebenarnya tidak ada apa yang tinggal, kosong. Dan terutamanya sekarang anda telah menjadi orang yang memilih-milih apa yang anda ambil dari din dan apa yang anda tidak ambil dari din. Dan ini adalah salah satu mesej utama surah ini, bahawa anda tidak berada dalam kedudukan langsung untuk berunding tentang apa dari din ini yang anda terima dan apa dari din ini yang tidak anda terima. Atau anda tidak merasa selesa sehingga anda tidak semestinya mahu ikut. Ini adalah salah satu idea utama disampaikan dalam din ini. Okey, baru-baru ini, sebenarnya semalam melalui internet, saya bercakap dengan kumpulan pemuda di DC. Dan anda tahu ada soalan dalam perbincangan. Ada ini kamu tahu adik perempuan yang bertanyakan soalan. Saya suka segala-galanya mengenai Islam kecuali tudung. Dan sepertinya tudung ada untuk melindungi lelaki dari melihat kita, jadi saya tidak dapat melihat maksudnya lah. Dan lepas tu saya jawab dari berdebat dengannya tentang faedah sosial untuk bertudung atau apa yang boleh dilakukan oleh tudung untuk menghormati wanita dan semua itu. Sebenarnya perbincangan macam tu sudah menuju ke arah yang salah. Kita perlu mengambil langkah ke belakang dan ajukan soalan yang lebih mendasar. Mari kita mundur ke belakang dan mari kita tanya Ibrahim AS. Ibrahim AS kan juga mencintai Islam. Tetapi kemudian Allah SWT membuat permintaan kecil. Bagaimana jika kamu pergi di tengah-tengah padang pasir dan tinggalkan keluarga kamu di sana? Betul. Dia alaihissalam bukan dari orang yang akan berkata, saya suka segala-galanya mengenai Islam. Tapi untuk tinggalkan keluarga saya di tengah-tengah padang pasir untuk mati, saya tak tahulah. Saya tidak begitu selesa dengan itu. Dan setelah dia selesai dengan itu, kamu tahu kan cerita kenapa kamu tidak melompat saja ke dalam api? Saya suka segala-galanya mengenai Islam kecuali ini, membakar diri saya hidup-hidup. Itu macam ekstrim lah. Tidak juga. Dia alaihissalam tak cakap macam tu. Kamu tak jumpa soalan-soalan macam tu juga kan? Allah SWT kata, letakkan pisau ke leher anak kamu. Teruskan. Dia alaihissalam tak kata, saya suka Islam, tapi saya juga sayangkan anak saya. Saya tak tahulah, bolehkah bagi saya penjelasan logik mengapa saya harus melakukan ini? Boleh tak bagi tahu saya faedah sosial atau beberapa sebab lain, faedah lain, kenapa saya harus mematuhi? Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ada sebab Allah SWT memberikan kita pelajaran itu dalam surah Al-Baqarah. Setiap kali Allah SWT berfirman kepadanya, serahkanlah diri kamu, serah, tunduk. Ibrahim AS menjawab, aku menyerah, aku tunduk, aku taat, aku menyerahkan diri aku sepenuhnya pada li rabbil alamin, Rabb sekian alam. Jadi sebelum kita membincangkan aspek apa-apa pun dari din dan cuba mengetahui logiknya, fahamkan dulu tujuannya yang lebih besar. Allah SWT telah menjadikan din ini sebagai satu bentuk penyerahan kepadanya. Penyerahan sepenuhnya kepadanya. Jika anda suka untuk menyerahkan diri anda kepadanya, anda sedang mengalami kesukaran dengan Islam itu sendiri. Idea din itu sendiri. Sini bukannya untuk mengatakan bahawa anda tidak payah memahami ahkam Allah SWT. Tapi anda dan saya mesti menjadi orang bahawa setelah kita memahaminya, kita mesti sama ada kita faham atau tidak, sama ada kita melihat logiknya atau tidak, kita harus melepaskannya. Kita harus melepaskannya. Serahkan. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu. Sudah tentu ayat ini mengenai kita. May yartadda minkum an dinih. Orang yang berpaling keluar di antara kamu, minkum, andini dari din. Orang yang berpaling dari antara kamu dari dinnya, Allah SWT tidak mengatakan bahawa kita semua berpaling dari din kita, tapi sebuah kumpulan dari kalangan kita. Dan man adalah perkataan yang menarik dalam bahasa Arab. Ia boleh merujukkan kepada sesuatu yang plural dan ia juga boleh merujukkan kepada sesuatu yang singular.
Jadi dari sudut pandangan taklil, ia boleh jadi walaupun seorang angkat kaki jalan dari din, mereka menjauh diri dari agama, dan saya telah menyatakan kepada anda bahawa ini akan berlaku dalam dua cara kan. Satu, secara praktikal mereka tinggalkan Islam terus. Dan dua, untuk semua tujuan praktikal secara dalaman dalam hati mereka dan hati mereka dalam fikiran mereka, mereka benar-benar tidak tunduk kepada Allah SWT. Tak ada makna lagi untuk hidup menurut ajaran Allah SWT. Mereka tidak lagi dapat melihat maksudnya. Oleh itu, untuk tujuan praktikal itu, mereka juga menjauh dari din. Walaupun tidak ada orang lain, manusia lain tidak nampak. Kita melihat seorang Muslim di luar, kita sepatutnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tidak seharusnya menilai apa yang ada di dalam hati mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi siapa sahaja dari anda telah pergi atau berbuat demikian, maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan? Fasaufa, kemudian tidak lama lagi. Dan saufa adalah perkataan Arab yang bermaksud dengan segera. Ia tidak akan memakan masa yang lama untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambilkan langkah-langkah yang segera. Dan apakah langkah-langkah tersebut? Ya'tillahu biqaumin. Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan sebuah bangsa. Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa ke hadapan sebuah ummah. Dan ini sangat menarik. Bahagian pertama adalah walaupun salah seorang daripada anda berjalan pergi, keluar daripada Islam, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa seluruh bangsa. Dengan kata lain, anda mula berfikir bahawa anda ni seorang yang special sangat ke? Anda fikir Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan anda? Anda fikir anda penyumbang kepada Islam bahawa tidak ada orang lain yang boleh ganti? Bahawa anda tidak boleh diganti? Allah Azza wa Jal pada dasarnya mengatakan, kamu ingat kamu siapa? Aku akan membawa bangsa baru dari kamu. Kamu bukan aset. Kamu memang bukan aset. Jangan menganggap diri anda setinggi itu. Kita sudah ditempatkan di tempat kita ni sekarang. Dan salah satu ajaran yang tertanam dalam ayat ini adalah kerendahan hati. Bahawa kita memahami tempat kita, kedudukan kita. Bahawa dalam din ini apabila kita mendapat penghormatan mengatakan La ilaha illallah, apabila kita mendapat penghormatan mengatakan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah satu penghormatan yang besar dan pemberian yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika anda tidak menghargai hadiah ini, pemberian ini, maka siapa yang perlukan kamu? Ada banyak lagi orang lain yang dapat menghargainya, lebih daripada anda dan saya. Subhanallah.